Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Okey, hari ini kita akan masuk PDPR kita pada hari ini dengan tajuk fungsi rangka bagi haiwan. Sebelum tu cikgu nak tanya, apa khabar semua? Apa perasaan sambung balik PDPR? Okey, cikgu dah rekod siap-siap ni. Okey, cikgu harap awak review dan buat soalan yang cikgu beri. Okey, fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey. Kita baru ni kita dah belajar fungsi rangka ada rangka luar, rangka dalam dan satu lagi kita ada rangka hidrostatik. Okey, bagi haiwan vertebrata, maknanya haiwan bertulang belakang lah. Haiwan yang contoh mamalia, burung, kita akan ada rangka dalam. Okey, dan rangka dalam ni terbahagi kepada haiwan darat, haiwan vertebrata akuatik dan burung. Maknanya kita nak tengok apa beza walaupun kita kata vertebrata, maknanya bertulang belakang, tapi apa beza bagi yang duduk dalam air, duduk dekat darat dan burung. Okey. Rangka ni berbeza mengikut habitat. Okey. Jadi, apa yang kita tengok? Yang pertama kita tengok haiwan vertebrata darat. Okey, contoh kita bagi kat sini ialah gajah. Okey. Apabila gajah ni, okey, once kita kata gajah, dia adalah haiwan darat. Jadi, kalaulah haiwan darat, apa yang pertama ialah rangka yang kuat dan tegak untuk menyokong badan. Sebabnya haiwan duduk darat, dia berjalan atas darat kan. Jadi dia nak rangka dalam ni untuk menyokong dia. Okey, yang kedua, rangka saiz yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Maknanya banding dengan burung, rangka dalam bagi vertebrata darat lagi besar. Okey. Apa yang bezanya ialah berat itu akan disokong oleh lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis. Kita kena kenal mana satu lengkungan pektoral dengan lengkungan pelvis. Pektoral ialah dekat bahu ni, pelvis dekat peha. Macam kita lah, kita ada bahu, lengkungan pektoral dekat bahu ni. Orang panggil, kalau orang Terengganu panggil tulang belikat. Okey, lengkungan pelvis dekat kita punya tulang punggung tu. Okey, seekor gajah memerlukan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis yang kuat untuk menyokong berat badannya. Okey. Kedua-dua lengkung ini bersendi dengan kaki. Okey, sebab haiwan tadi, sebabkan manusia kita lengkungan pektoral kita kat bahu lah. Kalau bagi gajah, lengkungan pektoral dia pada kaki depan. Okey, yang ni, lengkungan pektoral. Ni orang panggil tulang selaka ni. Ni. Okey, jadi bagi gajah, lengkungan pelvis dia dekat tulang bawah ni. Okey. Kita akan cerita dulu pasal haiwan. Nanti kita akan ada satu sub memang yang kita akan bincang pasal manusia. Maknanya kita kena tahu apa tulang-tulang ada dalam tubuh kita. Okey. Ini contoh haiwan vertebrata darat. Okey, biasanya tulang belakang haiwan darat berkaki empat unta, kuda melengkung ke atas atau ke bawah. Okey. Maknanya kita contoh ni lah, kita ni, tulang ni melengkung. Tulang ni melengkung. Okey, sebab dia nak menampung berat badan. Okey, keadaan ni memberikan sokongan yang kuat kepada tulang otot yang melekat pada tulang belakang. Okey. Satu lagi, keadaan melengkung tu akan menahan daya graviti bertindak kepadanya. Jadi katalah graviti duduk sini kan. Jadi sebabkan haiwan duduk gini, hidup gini kan. Jadi dia boleh menyokong graviti tu. Satu lagi sebenarnya menyokong graviti tu maksud dia menyokong berat badan. Okey, next. Okey, itu kita cerita pasal darat. Kita ada lengkungan pektoral dengan lengkungan pelvis. Okey, apa beza pula dengan haiwan vertebrata dalam air? Okey, sama je, cuma rangka dalam dia lebih kecil berbanding badan. Tadi dia sama saiz sebab dia nak nyokong. Okey, kita tengok pula ikan paus. Walaupun dia besar, tapi rangka dalam dia kata lebih kecil berbanding badannya. Okey. Okey, lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah kecil dan lemah. Sebab apa? Kita tengok.
Okey, vertebrata akuatik seperti ikan bawal boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Okey, hal demikian kerana, okey, sebabnya kalau tadi haiwan darat, berat dia disokong oleh rangka dalam. Tapi bagi haiwan akuatik, dia disokong oleh daya apungan air. Sebab tu dia dok kisah dia kecil je dalam tu. Okey, cuba kita tengok. Cuba kita tengok. Dia kecil je kan? Okey. Lengkungan pelvis kecil je. Okey, lengkungan pectoral mungkinlah besar sikit sebab dia nak guna sirip dia untuk renang tu. Okey. Sebab apa dia kata kecil tadi? Dan lemah. Maknanya dia dok guna fully lah banding dengan gajah, kuda tadi, lengkungan pectoral dengan pelvis dia besar sebab dia akan guna untuk sokong berat badan dia. Tapi bagi akuatik, disokong oleh daya apungan air. Okey. Okey, boleh faham anak-anak? Kita cover tadi lengkungan pectoral dengan lengkungan pelvis kecil dan lemah. Okey, sebab dia ni berat badan diapung oleh daya apungan air. Okey. Next, kita pergi ke burung. Okey, apa beza pula pada burung? Cuba tengok. Burung dia guna pectoral dia untuk dekat bahu dia apa? Ada sayap. Okey. Kita kata struktur tulang untuk beradaptasi pada untuk terbang. Okey. Jadi, dekat dalam burung dia ada tulang dada, tulang sternum. Macam kita ni dekat tulang rusuk tu kita ada tulang dada. Okey, jadi tulang sternum tu dia lebih pipih dan luas. Okey, sebab dia kat situ ada otot untuk penerbangan. Maknanya dekat tengah ni, okey, tulang sternum dia ni dia lebih pipih dan luas. Maknanya leper. Okey. Jadi tulang-tulang burung pula berongga dan ringan. Sebab apa berongga dan ringan? Sebab dia nak buat bayang kalau tulang burung ni berat. Jadi dia nak terbang lah kan. Okey. Okey, selain itu saiz tengkorak burung adalah lebih kecil berbanding dengan haiwan lain. Untuk sama je untuk terbang. Jadi kepala dia kecil, dia punya tulang sternum dia lebar untuk terbang. Macam kita tengoklah dia sama macam prinsip kapal terbang kita tiru pada burung tu. Okey, next. Okey, ni tengok. Apa beza dia? Tulang sternum dia besar. Ni sternum, tulang dada dia besar. Sebab apa? Tulang sternum dia akan kawal semua. Dia akan pegang semua. Okey, cikgu rasa tu saja untuk dalam beza antara tiga. Jadi, apa yang lepas ni, cikgu nak awak buat soalan yang cikgu bagi dan soalan dalam buku teks. Bukan, soalan dalam buku aktiviti. Okey, kita jumpa lagi next class. Assalamualaikum.